Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman. Hari ini 10 Oktober 2021 merupakan Hari Kesedaran Kesihatan Mental Sedunia dan pastinya pandemik telah pun menjejaskan tahap kesihatan mental kita semua. Semua pihak tidak kira golongan ataupun status sosioekonomik akan merasakan tekanan emosi dan juga mental akibat daripada pandemik ini. Tetapi bagi golongan tertentu, khususnya golongan B40 ini, mereka berdepan dengan cabaran yang berbeza. Dan pelbagai inisiatif juga telah dilakukan kerajaan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal apabila mereka berhadapan dengan masalah mental ataupun kesihatan emosi ini. Dan untuk bercakap lebih lanjut, sebenarnya saya nak bersama dengan Dr. Muhammad Fairuz Abdullah, iaitu pengurus Peka B40 Protect Health Corporation bersama di Thailand ketika ini. Doktor, selamat pagi. Selamat pagi, Hakim. Doktor, kita bercakap mengenai cabaran ataupun golongan B40 khususnya. Kalau mereka yang privilege sikit atau mereka yang bernasib baik, mungkin cabaran untuk menguruskan kesihatan mental itu suatu perkara yang kurang cabarannya. Tetapi bagi mereka yang dalam kategori B40 ini, apabila mendepani ancaman kesihatan mental, bagaimana untuk mereka ini menghadapi tekanan ataupun cabaran ini? Ya, terima kasih, Hakim. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia kepada semua masyarakat Malaysia. Ya. Apa yang Hakim katakan tadi adalah sangat benar. Ya. Golongan B40 atau golongan berpendapatan rendah ini, challenge kepada mereka adalah lebih tinggi berbanding kepada golongan M40 ataupun T20. Ya. Dan dari statistik Malaysia juga, 3 daripada 10 orang rakyat Malaysia didapati mempunyai masalah mental berkaitan dengan kesihatan mental ini, dan angka juga menunjukkan bahawa golongan berpendapatan rendah mempunyai masalah kesihatan mental yang lebih tinggi daripada bukan B40 ataupun bukan golongan berpendapatan rendah ini. Jadi pelbagai inisiatif sebenarnya telah dilakukan kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Protect Health adalah salah satu ejen ataupun agensi yang berperanan penting dalam membantu golongan B40 ini, terutamanya berkaitan dengan kesihatan mental. Ya. Kesihatan mental, apabila kita lakukan saringan kesihatan dengan lebih awal, kita dapat detect ataupun kesan pada peringkat awal dan kita dapat ubati. Jadi melalui skim PKB40 menerusi manfaat pertama, iaitu saringan kesihatan yang merangkumi saringan kesihatan mental, merupakan salah satu tools ataupun alat yang digunakan oleh Protect Health untuk membantu masyarakat golongan B40 ini melakukan saringan kesihatan ini supaya kita dapat detect ataupun kesan pada peringkat awal, dan apabila kita mempunyai masalah mental ini, mereka ini akan dirujuk untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Itu adalah salah satu peranan utama Protect Health dalam membantu golongan B40 ini, Hakim. Doktor, tadi doktor ada sebutkan mengenai langkah awal ataupun early screening ini. Mungkin doktor boleh kongsikan pencapaian ataupun mungkin data terkini daripada jumlah saringan kesihatan yang telah dilaksanakan di bawah Peka B40 ini. Ya, Hakim. Ini ada satu ini menarik, Hakim. Sehingga September 2021, hampir setengah juta rakyat Malaysia yang bergolongan B40 ini telah melalui saringan kesihatan, dan didapati sekurang-kurangnya seorang mempunyai penyakit tidak berjangkit, iaitu hampir 45.5%. Dan daripada angka ini, kita dapati 1.4% mempunyai masalah kemurungan dan 0.6% mempunyai masalah kesihatan mental berkaitan dengan keresahan. Peratus ini mungkin nampak kecil, Hakim, tetapi 1.4% ini jika kita convertkan, dia adalah hampir sekitar 7,000 orang mempunyai masalah berkaitan dengan kemurungan, dan mereka ini boleh menjadi ahli keluarga, rakan-rakan maupun rakan sekerja kita. Ya. Jadi inilah pencapaian ataupun saringan melalui saringan kesihatan yang kita dapati. Angka-angka ini sebenarnya agak menakutkan jugalah, dan jika kita tidak mengambil langkah awal, maka masalah ini mungkin boleh berlanjutan dan memberi impak yang negatif kepada diri individu sendiri maupun kepada di persekitarannya. Doktor,
kesan terbesar, kesan terburuk daripada kesihatan mental ini, kita mungkin menyaksikan mereka ini mencederakan diri ataupun lebih teruk lagi, sesuatu yang tidak kita ingini, mengambil nyawa mereka sendiri. Dan saya ingin kaitkan dengan perkembangan terkini. Kita bermaklum bahawa Kementerian Dalam Negeri dan juga pejabat peguam negara agensi telah bersetuju untuk menyah jenayahkan bunuh diri ini ataupun cubaan bunuh diri ini. Ini satu tindakan meruntuhkan batu penghalang, tembok penghalang yang pertama. Tetapi langkah seterusnya lebih sukar. Dan pada pendapat doktor, apakah perkara yang perlu diberikan perhatian? Satu, soal perundangan itu sudah sebelah kaki untuk kita selesaikan, hampir dinyah jenayahkan. Tetapi sistem sokongan dan stigma itu juga antara perkara yang melingkari mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ini, di mana kita semua boleh berhadapan dengan perkara itu. Tapi untuk mereka yang berada dalam golongan B40 ini, stigma itu mungkin lebih keras, lebih negatif impaknya terhadap mereka. Tapi bagaimana untuk kita menyediakan satu ruang ataupun rangkaian keselamatan sosial untuk mereka ini lebih selesa meluahkan perasaan sekaligus menghalang daripada kejadian tidak diingini sehingga membawa kepada bunuh diri? Ya, Hakim, ini adalah salah satu tindakan ataupun langkah diambil yang sangat baik, ya, iaitu meruntuhkan stigma. Ya. Yang masalah paling utama dalam masalah berkaitan dengan penyakit mental ini sebenarnya adalah stigma. Dan stigma daripada masyarakat kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang individu itu lumpuh dari segi fungsional ataupun fungsi sebagai seorang individu biasa. Selain daripada akta ataupun undang-undang yang digubal, seperti yang Hakim katakan tadi, support system juga sangat penting. Dan support system tidak hanya berlaku ataupun diwujudkan melalui satu institusi sahaja, tetapi ia melibatkan pelbagai institusi support system ini. Yang pertama adalah keluarga itu sendiri merupakan support system yang perlu memahami tentang masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Yang kedua, apabila lebih luar lagi, adalah masyarakat di persekitaran. Support sistem daripada masyarakat di persekitaran ini adalah sangat penting. Apabila kita mendapat tahu sesuatu itu mempunyai masalah kesihatan mentaliti, mereka ini tidak boleh dan tidak seharusnya, ya, disisihkan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah support system daripada majikan ataupun tempat mereka bekerja. Ini juga adalah salah satu faktor yang perlu dilihat dan dititik beratkan. Tidak semua orang yang mempunyai masalah berkaitan dengan mental ini tidak boleh berfungsi, ya. Kebanyakan mereka boleh berfungsi, tetapi support system itu perlu ada. Dan yang keempat adalah dari segi prasarana ataupun kemudahan. Dan saya rasa dari segi prasarana dan kemudahan ini, Kementerian Kesihatan sendiri dan juga agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan termasuk NGO sebenarnya sudah mempunyai platform, ya. Seperti kita ada talian, kita ada ruang-ruang rawatan, kita ada MHPSS dan juga kemudahan-kemudahan lain yang disediakan sebagai support system kepada masyarakat. Tetapi mungkin ramai yang tidak tahu, ya, berkaitan dengan support system yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan dan Protect Health sendiri, yang merupakan salah satu ejen yang membantu dalam menyediakan support system ini, iaitu melalui saringan kesihatan dan juga merujuk sakit ataupun individu tersebut untuk mendapatkan rawatan. Ya, ini adalah sebuah ekosistem yang perlu diwujudkan dan juga perlu dipelihara supaya individu tersebut merasa selesa apabila mereka berada di segenap lapisan ataupun kehidupan mereka itu, Hakim. Ya. Doktor, langkah pertama untuk kita menangani suatu perkara adalah dengan mengakui, acknowledge yang satu permasalahan itu. Dan dalam konteks kesihatan mental ini, acknowledgement ataupun untuk seseorang itu mengakui mereka menghadapi situasi kesihatan mental ada satu perkara yang mungkin tidak dapat dilihat oleh mereka sendiri, tapi masyarakat sekeliling, ahli keluarga, rakan rapat juga, mungkin boleh mengenali ataupun dapat melihat. Tapi mungkin doktor boleh ringkaskan apakah orang kata apa indikator ataupun faktor yang mungkin boleh dilihat apabila seseorang itu disyaki menghadapi masalah kesihatan mental. Ya, Hakim. Ini adalah yang paling penting sebenarnya. Orang di persekitaran akan nampak perubahan-perubahan tertentu yang boleh berlaku bergantung kepada jenis kesihatan mental yang dihadapi. Antara yang paling mudah ada seseorang yang mudah bersosial sebelum ini mungkin dia menyendiri. Seseorang yang sebelum ini mungkin boleh bercakap dengan kita, ketawa dan sebagainya keluar, dan mereka tidak
sekarang ini sudah mula mengurangkan reaksi sosial kepada orang lain. Dari segi produktiviti kerja juga, mereka yang mempunyai masalah berkaitan kesihatan mental ini, dia akan efek kepada produktiviti dari segi pekerjaan mereka. Jadi orang di sekeliling ini kadang-kadang mereka perlu sedar ataupun perlu cakna tentang masalah yang berlaku kepada rakan-rakan, dan ini adalah tanda-tanda tersebutlah. Antara tanda-tanda tersebut. Baik, Dr. Faiz, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Dr. Muhammad Fairuz Abdullah, pengurus Peka B40 Protect Health Corporation.